Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Bishr Al-Hafi berkata, barang siapa ingin merasakan kelazatan makanan, kebebasan dan terbebas dari perhambaan, maka sucikan rahsianya yang berada di antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Husain Al-Mansur juga pernah mengatakan, jika seorang hamba mengambil hak beberapa makam perhambaan secara keseluruhannya yang menjadikannya bebas dari kepayahan perhambaan, maka ukillah fungsi perhambaan dengan tanpa tekanan dan beban. Itu adalah makam para nabi dan orang-orang yang ahli kebenaran. Artinya, menjadi orang yang terbebani, yang tidak merasa terbebani dan hatinya tidak diliputi rasa berat, meski hukum-hukum syarak pada kenyataannya membebaninya demikian. Mansur Al-Faqih membacakan syair ini pada kami. Tidaklah tersisa pada diri manusia kebebasan dan tidak juga pada jin. Telah berlalu kebebasan dua golongan, manusia dan jin. Maka mereka menghiasi hidup dengan kepahitan. Ketahuilah, sesungguhnya sebahagian besar kebebasan terdapat dalam pemberian pelayanan pada orang-orang fakir. Saya mendengar Syekh Abu Ali Daqqaq mengatakan, Allah mewahyukan kepada Nabi Daud AS, jika kamu melihat orang yang mencari, maka jadikanlah kamu pelayannya. Rasulullah SAW bersabda, Sayyidul Qawm khadimuhum, tuan suatu masyarakat adalah menjadi pelayan mereka. Yahya bin Mu'az mengatakan, anak-anak dunia adalah orang yang dilayani para hamba dan pelayan. Anak-anak akhirat adalah orang yang dilayani kelompok orang yang bebas dan baik. Ibrahim bin Adham mengatakan sesungguhnya kebebasan yang mulia adalah keluar dari dunia sebelum keluar darinya, dari sebelum mati. Dia juga mengatakan janganlah berkawan kecuali dengan orang yang bebas, yang mulia, mendengar dan tidak berbicara. Muslimin dan muslimat, sedang penonton dirahmati Allah sekalian, kupasan tentang al-hurriyah, yakni kebebasan, di sisi para sufi dan di sisi orang-orang yang senantiasa mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut perkataan al-hurriyah, kebebasan, iaitu seseorang itu bebas daripada segala halangan-halangan untuk dia mendekatkan diri pada Allah. Bebas dia daripada segala ikatan-ikatan untuk menjadikan dia dekat dengan Allah. Bebas dia daripada segala kecenderungan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Taala telah mengisytiharkan dalam Al-Quran, bahkan dalam pengisytiharan Allah Taala pada seluruh makhluknya, Allah tidak menciptakan manusia dan jin. Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah. Dan bila Allah Taala menyatakan bahawa manusia semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Bila Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran pada banyak ayat, Thumma ilayna turja'un, kemudian kamu semua akan kembali kepada kami, kembali kepada Allah. Maka di sinilah sifat hurriyah yang akan menjadikan manusia jelas matlamat hidupnya. Pada dalam kehidupan ini, kita lihat, kita terikat dengan banyak perkara-perkara yang menjadikan langkah kita menuju Allah Ta'ala perlahan dan terlalu perlahan. Kerana ikatan itu makin lama makin kuat disebabkan kecenderungan hawa nafsu dan disebabkan pengaruh hasutan syaitan dan disebabkan kita sentiasa melihat perbandingannya dengan orang lain. Sehingga kita lupa membandingkan diri kita dengan perintah Allah.
Allah menyuruh kita menilai diri kita di mana kita dengan perintah Allah. Bukan membandingkan kita dengan fulan bin fulan. Bukan membandingkan kita zaman ini dengan zaman dahulu yang akan datang. Tetapi letakkan diri kita pada neraca Allah, apa nilainya. Letakkan timbangan kita pada timbangan Allah, apa nilai kita. Letakkan diri kita pada pandangan Allah, apa nilai pandangan Allah pada kita. Sebab kita dengan jiwa yang senantiasa menjadi hamba pada dunia, meletakkan diri kita pada neraca manusia. Apa manusia nilai kita? Meletak diri kita pada neraca dunia. Mana kedudukan kita dalam dunia ini? Meletakkan diri kita pada neraca syahwat. Apa yang sedap dan apa yang tak sedap. Sehingga kita lupa untuk meletakkan diri kita pada pandangan Allah. Sedangkan Allah menyebut dalam banyak ayat, Inna rabbaka labil mirsad. Yang sebenar-benar melihat kamu ialah Allah. Bukan manusia. Yang sebenar-benar melihat dengan maksud, dia akan melihat, dia akan memberi balasan. Dia melihat, dia akan beri penilaian. Contoh umpama kita masuk dalam pertandingan, kita buat perform, yang nilai kita ialah juri depan tu. Juri tu tengok kita. Maka kita akan fokus dalam penilaian kita, dalam persembahan kita, pada juri yang dekat depan tu. Bukan pada penonton-penonton. Tak guna sorakan penonton, tepukan penonton, dan segala sokongan penonton kalau juri tak nak beri kita apa-apa penilaian. Jadi kita melihat nilainya pada jurinya. Maka kita tahu yang paling agung daripada itu ialah Allah Ta'ala. Bila seorang meletakkan nilai itu Allah, maka di situlah berlaku hurriyah. Yang kebebasan. Baik saya dalam buat suatu kebaikan. Penilaian daripada mana? Allah. Saya bebas. Saya dalam buat satu perintah. Penilaiannya pada apa? Allah. Maka saya bebas. Umpama saya selalu contohkan. Bila kita tak akan mak ayah. Kerana apa? Kerana mak ayah, kita tak bebas. Kerana Allah, maka kita bebas. Kalau kita sebut kita melakukan kebaikan. Kerana apa? Kerana manusia. Kita tidak bebas. Kalau kita sentiasa berfikir apa manusia nilai kita. Tapi kalau kita melakukannya kerana Allah, maka kita bebas. Bila kita dalam menikmati sesuatu syahwat kita, makan, minum, tidur, nikah, kahwin kita. Kalau penilaiannya pada manusia dan zaman, maka kita masih jadi hamba. Tapi kalau penilaiannya Allah, kita bebas. Artinya dalam tajuk ini, kita nak jadikan seluruh kehidupan kita yang menilainya itu Allah. Yang memerintah itu Allah. Sebab itu bila kita sentiasa bicarakan tentang cinta kerana Allah, berjuang pada jalan Allah, kerana Allah. Dan dalam lafaz ibadat kita, kita sentiasa menyebut lillahi ta'ala, salli fardas subhi, raka'ataini, ma'muman, lillahi ta'ala, imaman, lillahi ta'ala. Maka di situ kita sedang mencari nilai kebebasan. Sebab manusia, pada saat akhir perjalanan hidup, dia akan terbebas secara automatik dengan semua benda yang ada sekeliling dia. Tuan-tuan, kita akan bila sampai waktu, yang pertama kita mula hilang syahwat makan kita. Kita mula bebas daripada syahwat makan. Waktu tuan-tuan sakit, apakah kita punya selera makan? Tak ada. Kita langsung tak ada selera makan. Apa maksud tidak ada selera makan? Berarti kita dah bebas daripada keperluan makanan. Sebab itu disebut dalam hadis. Bila Rasulullah menyatakan, la tukrihu mardakum ala ta'am. Jangan kamu paksa orang sakit kamu makan. Atau bila seorang sakit, kita tak boleh paksa dia makan bila dia tak nak makan. Ini kerana bila seorang tu sakit, anggota yang paling ingin berehat ialah perut dia. Sistem penghadaman. Kalau sistem penghadaman bila dia rehat, dia akan mula memulihkan seluruh anggota badan kita. Tapi bila sistem penghadaman kita ini berfungsi ataupun bekerja, dia mula wujudkan penyakit yang berbagai pada diri kita. Contoh makan-makan, tuan-tuan mula rasa ngantuk, sepenat, semalas. Dia mula mendatangkan penyakit. Tapi bila datang sakit,
Yang pertama Allah hilangkan selera apa? Makan. Kemudian selera kita untuk bertemu dengan orang. Contoh yang sakit ada selera nak jumpa orang? Tak ada. Kita tak nak jumpa siapa? Kalau nak jumpa doktor. Kadang-kadang doktor pun kita tak nak jumpa. Doktor tanya pun kita tak nak jawab. Kata kita sudah hilang selera. Obat tu pun kita tak ada selera. Walaupun ia menjanjikan kesembuhan. Tak ada. Tetap peringkat ini kalau kita faham. Itu peringkat di mana kita mula bebas. Bebas dari makanan. Kita bebas daripada tidur. Tidur pun kita tak punya keinginan dengan sakit tadi. Saya tak nak jumpa orang. Saya tak ada fikir pun nak melancong. Saya bebas daripada ikatan untuk melancong. Dan jiwa saya macam ni sekarang, saya nak melancong sana, melancong sini. Pantang cuti sekolah, hilanglah saya. Jalan. Itu kecenderungan biasa. Tapi bila tuan-tuan sakit, nak jalan. Pening kepala, orang pun ajak jalan. Jom jalan. Saya tak boleh, saya pening kepala. Saya tak nak jalan. Berarti selera dah tak ada. Di sinilah kebebasan. Cuma kebebasan yang berlaku kepada kita. Kebebasan yang disebut ittirari. Ittirari ni kita tak boleh elak. Tapi apa yang kita nak buat ini, kebebasan iktisabi. Iaitu usaha kita untuk bebas daripada benda ni. Tetapi kita nak bebas daripada manusia. Daripada apa yang disebut dalam istilah sufi sebagai hawajis. Hawajis, apa yang manusia fikir tentang kita? Apa yang manusia nilai tentang kita? Kita nak bebas daripada benda tu. Saya bila buat sesuatu, saya tidak mahu melihat orang nilai saya. Waktu saya sembahyang, bukan saya nak orang nilai saya khusyuk, saya tak khusyuk. Waktu saya buat ibadat, bukan saya nak orang nilai saya ikhlas ke tak ikhlas. Waktu saya buat baik, bukan saya nak nilai orang puji saya atau keji saya. Saya nak bebaskan daripada hal tersebut. Saya buat ini lillahi ta'ala kerana Allah. Tetapi bukan maksud kita benci orang. Kita tak benci. Dan juga bukan maksud kita nak lari daripada orang, beruzlah. Itu diharamkan dalam Islam. Terutama bila kita ada tanggungjawab pada orang tertentu. Seorang suami tidak boleh larikan dirinya daripada isteri. Atas nama uzlah sekalipun. Seorang tak boleh lari daripada tanggungjawab dia pada masyarakat. Dakwah. Maksud kita bukan benci manusia. Bukan tak nak kawan dengan orang. Kita nak bebas daripada hubungan hati kita dengan pandangan dia. Saya waktu saya mengaji Quran, seseorang tengok, saya tidak mahu pandangan dia. Saya tidak mahu saya ke depan kerana pujian, saya ke belakang kerana kejian. Saya mahu ke depan kerana perintah Allah. Hidup saya sentiasa berjalan di depan. Orang keji sikit, kita pun mula mundur belakang. Saat kita buat baik pun orang kata, tak buat baik pun orang kata. Habis, saya pun dah tak nak buat lah. Kita berundur ke belakang kerana orang. Kata, selagi mana hati kita? Sama ada terikat dengan manusia, itu yang pertama. Atau terikat dengan kelazatan dunia, itu yang kedua. Maka semuanya ini akan menjadikan kita manusia yang tak ada nilai. Kan kita hidup kerana bergantung pada orang. Kita pergi masjid surau sebab orang tu. Dia tak ada, kita pun tak ke masjid surau. Kita bergantung bab belajar sebagai contoh. Kita hanya bergantung pada ustaz tu. Kalau ustaz tu mati, kita dah tak belajar. Maka itu salah. Saya belajar ni kerana Allah. Ustaz tu panjang umur ke, pendek umur ke, hidup mati. Maka itu semua adalah wakaf sementara. Itu semua perhentian sementara. Saya pergi masjid surau, ada kawan-kawan saya yang iring saya ikut saya. Tapi sewaktu nanti dia tak ada, saya tetap ke depan. Sebab saya tidak ada hubungan hati saya dengan dia. Secara zahir ya. Kan kita tuan-tuan lihat, dia ada nilai semangat ibadat kerana ada orang tu, ada orang ni, ada tok guru tu, ada tok guru ni. Islam tak pernah ajar kita gitu. Sebab itu Allah Ta'ala mewafatkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Allah wafatkan Rasulullah. Allah boleh panjangkan. Kalaupun tetap sunnatullah setiap yang hidup itu mati, Allah Ta'ala boleh panjangkan usia Rasulullah sampai 900 tahun. 1000 tahun sebagaimana Allah panjangkan umur Nabi Nuh. Apatah lagi, Nabi SAW cara hidup Rasulullah itu amat sihat. Tak ada orang hidup gaya paling sihat dalam dunia ini yang berhak mendapat umur yang panjang selain Nabi SAW. Baik cara makan Rasulullah. Baik cara tidur Nabi SAW. Baik cara rehat Rasulullah.
Kalau kita tuan-tuan, kalau mengikut ilmu asbab, kalau kita ikut cara Rasulullah, kita menjadi orang paling sihat dalam dunia. Paling sihat dalam dunia. Dengan mengamalkan puasa, mengamalkan qiyamul lail, dengan mengamalkan pertuturan yang baik, wasangka yang baik. Kalau kita hidup macam baginda SAW, secara akalnya umur kita boleh pergi 1000-2000 tahun. Tetapi Allah Ta'ala tidak pernah menjanjikan pada manusia bahawa kamu tak akan mati. Allah janji. Allah kata pada kita semua kita akan mati. Walaupun kamu sihat, tetap kamu akan mati. Walaupun kamu Nabi dan kekasih Allah, kamu tetap mati. Itu janji Allah. Maka kenapa Allah wafatkan Rasulullah pada usia yang tekan dengan gaya hidup Rasulullah? Tidak mungkin Nabi umur 63 tahun. Tuan-tuan yang gaya hidup tak berapa sempurna tu boleh sampai 67 tahun. Boleh sampai 70 tahun. Boleh sampai 80 tahun. 100 tahun. Ini gaya hidup Rasulullah SAW. Saya kata secara logik ini boleh pergi 1000 tahun. Beribu tahun. Tapi kenapa Allah wafatkan Rasulullah umur yang muda? Ketika umat Islam dalam pembikinan negaranya. Ketika akidah orang Islam ataupun ketika agama ini dalam proses perkembangannya. Masih ada saingan Rom, Parsi yang kuat. Yang mengelilingi kota Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah hanya selesaikan apa yang berada di semenanjung tanah Arab. Sedangkan kita katakan tanggungjawab serta bebanang yang berada di luar lebih berat. Dalam menyampaikan dakwah, ujiannya lebih berat. Menyebarkan Islam dengan adanya kuasa Rom dan Parsi. Akhirnya Allah wafatkan Rasulullah untuk menjadikan umat Islam tidak bergantung. Tidak bergantung. Hatta bergantung pada Nabi SAW. Maka bangun Abu Bakar Siddiq. Berdakwah. Tak ada Abu Bakar kata kalaulah Nabi ada, taklah jadi macam ni. Tak ada. Terus. Mereka tidak menggunakan ayat pembelas. Macam selalu kita katalah, kalau orang ni ada, takkanlah kita jadi macam ni. Kalau dia ada, mungkin kita akan menang. Tak ada ayat tu bagi mereka. Abu Bakar tak pernah kata, kalaulah Rasulullah masih hidup, selesai kita boleh begini. Tak ada. Rasulullah sudah wafat sampai masanya. Abu Bakar mengambil amanah. Khalifatul Rasulillah. Kerana mereka tahu hati mereka hanya perlu terikat dengan Allah dan perintah. Maka Abu Bakar jaga Islam sebagaimana Rasulullah jaga Islam. Maka Abu Bakar dan tempoh 2 tahun wafat. Maka bangkit Umar Al-Khattab. Dan tempoh 10 tahun terus ke depan. Melaksanakan apa yang Rasulullah laksanakan, apa yang Abu Bakar laksanakan. Ini disebut sebagai minhajun nubuwah. Ikut peraturan yang Nabi telah tetapkan. Sistem. Maka bangkit Umar Al-Khattab. Dia telah Rom dan Parsi. Dan Umar wafat. Bangkit Uthman. Uthman tidak berkata kalaulah Umar masih hidup. Tidak. Meneruskan. Kerana semua mereka ini dididik oleh Rasulullah tidak bergantung kepada sesiapa. Kata ini orang baik. Apatah lagi kita berada pada pergantungan orang tak baik. Ini orang baik pun tak boleh gantung. Sebetullah dengan orang tak baik. Yang boleh naik turunkan agama kita. Kejap turun, kejap naik. Ini orang-orang yang sentiasa menaikkan agama. Pun Allah tidak izinkan bergantung. Allah tak izinkan. Yang kita hari ini tuan-tuan, agama kita bergantung dengan fulan bin fulan. Yang kadang-kadang sebab dia agama kita naik. Kadang-kadang sebab dia turun agama kita. Lalu kita bergantung dengan dia. Akhirnya Allah uji orang-orang yang kita bergantung dia akan hilang dalam hidup kita. Untuk melihat keikhlasan kita di mana. Untuk melihat Allah di mana dalam hidup kita. Maka Uthman pun wafat. Naik Ali. Bagi satu cabaran baru. Ali bin Abi Thalib. Apa yang Ali lakukan? Masih dalam minhajun nubuwah. Dalam apa sistem yang Rasulullah tinggalkan. Oleh dengan pelbagai masalah sesama orang Islam. Kerana Ali orang paling banyak menghadapi masalah sesama orang Islam. Seolah itu isyarat apa yang kita akan lalui dalam kehidupan beragama. Ini Abu Bakar berhadapan dengan orang yang tinggalkan agama. Murtad. Ini Umar
berhadapan orang-orang kafir yang kuat. Parsi, Rom. Ini Uthman berhadapan dengan kemewahan yang melimpah ruah. Kerana zaman Uthman zaman mewah. Kaya sangat-sangat. Bagaimana Uthman menghadapinya zaman kaya dan mewah. Sehingga hampir sebagian besar para sahabat menjadi para jutawan yang terkenal. Macam mana Uthman menghadapi orang kaya ini? Kerana Uthman sendiri orang kaya. Untuk tunduk pada perintah Allah dan harta ini tidak mempengaruhi mereka. Umar, kuasa besar tak mempengaruhi dia. Maka datang Ali bin Abi Talib. Apa berlaku pada Ali? Umat Islam bergaduh sama sendiri. 4 zaman ini mewakili masalah umat Islam. Dan 4 khalifah yang mulia ini yang disebut Khulafa Ar-Rashidun telah tunjuk jalannya kepada kita. Seolah-olah kalau kita nanti, dengan zaman kita, kita akan hadapi benda yang sama. Saya, tuan-tuan, kalau kita mengambil kepimpinan ini, kita akan menghadapi 4 golongan ini. 1, orang-orang yang cuba meninggalkan agama. 2, kuasa-kuasa besar yang ingin mengancam agama. 3, kekayaan yang melimpah ruah yang boleh mengganggu agama. 4, perbalahan sama umat Islam. Macam kita tengok hari ni, kita gaduh sama umat Islam. Dengan pelbagai fahamannya. Macam mana kita nak tangani? Maka belajarlah sirah Ali bin Abi Talib. Bagaimana Ali menanganinya? Kerana pada contoh mereka itu, panduan pada kita. Baik, semua mereka ini, sahabat Ridwanul alaihim ajma'in, dia ajar apa tuan-tuan sekalian? Dia ajar hurriyah. Bebas. Bebas daripada semua pergantungan. Ini Uthman, walau kaya raya, dia tak pernah terikat dengan harta. Ini Umar Al-Khattab, walau kuasa Rom Parsi mengancam, dia tak pernah terikat dengan takutnya pada musuh Allah. Tak pernah takut. Tak ada sekelumit dalam diri dia takut pada kuasa besar ini. Ini hurriyah. Hari ini tuan-tuan, negara Islam, dengan kaya, dengan sekian-sekian, apa jadi? Takut pada orang kafir. Takut sangat-sangat. Atau kita dalam negara Islam kita, pun kita takut ke orang kafir. Nak buat apa pun minta izin orang kafir. Apa pandangan orang kafir? Kadang-kadang kita memerintah pun kita gagal nak tunjukkan kekuasaan kita. Gagal. Jangan kata kalau kita tak perintah. Nak buat satu undang-undang. Takut. Terlalu takut bila orang kafir membantah. Walaupun ada kebaikan. Kita nak suruh tulisan jawi belajar pun takutlah. Bukan suruh belajar agama Islam. Kalau diwajibkan semua orang bukan Islam wajib belajar agama Islam. Dia tak nak masuk tu nombor 2. Tapi wajib belajar. Untuk buang stigma persepsi yang buruk tentang Islam. Wajib belajar. Berani ke pemerintah kita buat? Tak berani. Kenapa? Hati mereka tidak bebas. Sedangkan mereka tahu mereka akan ditanya di hadapan Allah. Tentang ketika mana kerajaan komunis mewajibkan semua belajar komunis. Mesti. Hatta pada orang Islam. Apa dia peduli? Dia kuasa. Atau baca secara siam. Pada zaman Pibo Songgram. Apa dia buat? Wajib semua orang belajar bahasa Thailand. Wajib. Dan wajib setiap orang mesti ada nama Thailand. Mesti. Walau dia orang Islam. Dia tak boleh guna nama Islam ni. Kena guna nama Thailand. Kita tanya sahabat-sahabat kita di Patan. Mereka semua ada nama Thailand. Kalau kita jumpa dia, apa nama Thailand awak? Apa nama Islam awak? Kita lihat, ni berani dia buat. Walhal, dia buat pada perkara yang tidak ada untung apa pun. Kita Islam yang Allah wajibkan kita berdakwah. Wajib. Wajib menyampaikan perintah Allah. Dan Allah beri kuasa pada orang Islam untuk buat benda tu. Dan Nabi SAW, demikian sahabat selepas itu, dia ada kuasa, dia buat benda tu. Saya bawakan Islam. Tapi kalau mereka tak buat, Islam tak sampai kat kita. Ada mereka buat. Ini kita lihat bagaimana kita ni tak bebas. Kadang-kadang kita ada kuasa, even kalau kita majoriti. Kita nak wajibkan ni, semua sekolah-sekolah yang bukan Islam, kena ambil subjek pendidikan Islam. Wajib ambil. Kalau awak tak nak beriman, itu pilihan awak. Kami tak paksa masuk Islam. Tapi kita wajib menyampaikan tentang Islam. Menyampaikan Islam pada orang kafir wajib. Memaksa mereka memeluk Islam tidak wajib. Tapi mesti beritahu. Kalau saya katakan negara komunis pun dia bawa sistem komunis biar orang Islam belajar.
negara sekular mewajibkan orang Islam belajar sekular. Kita tengok anak-anak Islam nak masuk sekolah sekular, wajib tanggalkan tudung. Wajib pakai skirt. Wajib. Tak ada orang bantah pun. Tak ada orang kata sekat kebebasan agama, bla 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 bla. Bila kita orang Islam nak buat benda sama, kita takut. Maka itu kita namakan, kita tidak ada hurriyah. Umat Islam dulu dia ada hurriyah kan itu Islam kuat. Tuan-tuan depan pemimpin dia ajak masuk Islam. Dia peduli apa pemimpin tu? Kan dia hurriyah. Mengajak. Jumpa orang bukan Islam, ajak Islam. Siapa pun dia. Kenapa hurriyah? Kita takut. Kerana itu tajuk ini penting dalam membentuk kepribadian hurriyah. Itulah apa yang dihuraikan oleh Bishir. Kata Bishir, barang siapa ingin merasakan kelazatan makanan kebebasan. Maksudnya Bishir memberi satu tashbih. Bebas ni tuan-tuan sedap dia macam makanan yang sedap. Tapi nak rasa tak kebebasan? Kebebasan yang sedap. Umpama kita nak rasa makanan sedap. Dan nak terbebas daripada perhambaan pada mana-mana benda. Pertama syahwat. Yang kedua mana-mana perkara. Maka ikhlaskan diri pada Allah. Istilahnya, sucikan rahsia yang berada antara dirinya dengan Allah. Maksud bahasa mudah ikhlas. Tuan-tuan, bila kita ikhlas pada Allah, berarti kita buang semua ikatan kita dengan pujian manusia, kejian manusia, pandangan manusia, atau saya sebut tadi hawajis. Apa yang manusia fikir tentang kita. Kita sentiasa kata, dia fikir apa tentang saya? Kadang-kadang kita ni, dia cakap apa tentang saya? Dia cakap apa tentang saya? Kenapa kita boleh dia cakap apa tentang kita? Kalau kita melakukan sesuatu kerana Allah. Dia kata awak mengada-ngada lah, menunjuk lah. Ya kan dia. Kadang-kadang kita buat perintah Allah. Manusia dengan mulut macam-macam ni. Maka dia akan gunakan bahasa-bahasa yang menyalahi agama. Dan bahasa-bahasa yang menguji keikhlasan agama kita kerana Allah. Kata bila kita buat baik, sebagian kata menunjuk lah tu. Bila kita tak buat baik, kedekutnya, nikmat banyak tak buat baik. Sebab dia tak nampak. Kata kita sentiasa dalam kehidupan kita sekarang. Seolah-olah kita macam wajib tunjuk apa kita buat dalam Facebook kita. Apa yang kita buat dalam TikTok kita. Supaya orang tahu kita buat. Kita bimbang-bimbang kata kita tak buat. Lihat bagaimana kita menjadi hamba kepada sistem ni. Ini sistem ni kita menjadi hamba pada sistem Facebook, TikTok. Ini yang kita buat. Dari satu sudut. Kita, sudut positif lain ada. Tapi saya sebut satu sudut. Lalu kita mula bimbang. Kata hari ni kalau kebaikan kita tak dirakam dan tak diketahui, apakah kita ada masalah? Adakah kita ada masalah? Hari ni tuan-tuan sembahyang pun kita nak rakam. Hari ni kita berzikir pun kita nak rakam. Walau itu manfaat peribadi kita, bukan orang lain. Ya, ilmu kita rakam kan manfaat umum. Itu kita kena rakam. Manfaatnya umum. Atau kalau tuan-tuan nak solat duha, kemudian tuan-tuan rakam, apa manfaat umum? Tuan-tuan zikir tengah malam, kita pun buka TikTok dan berzikir. Apa manfaat umum? Saya kata ada juga ustaz sebab nak bagi sekian-sekian alunan zikir. Innamal a'mal binniyat, siap mana ikut niat. Cuma kalau terikat kita dengan sistem ini membahayakan kita. Kita tidak ada jiwa hurriyah. Jiwa hurriyah kita. Kerana bila manusia mula ada ikatannya pada sesuatu, dia mula mengalami kanser penderitaan dia. Ada hubungan dengan orang ni, umpama kanser. Tahu kanser? Apa sebab kanser? Dia membesar, mengebok. Yang kecil itu, dia jadi besar. Dan hati kita ada ikatan dengan makhluk. Ada ikatan dengan benda. Ada ikatan dengan kenderaan. Ada ikatan dengan bentuk-bentuk makanan. Dia jadi kanser yang mengebok. Hari ni kalau makan kedai tak sedap, macam kita tak boleh hidup. Saya nak makan kedai sedap je. Hari ni kalau tak pergi kedai viral, tak boleh hidup saya. Sarapan kedai viral. Tengah hari kedai viral. Ni kedai ni tak boleh. Maka dia pun terikat. Ini kanser yang merebak dalam diri kita. Saya kalau tak ada orang ni, tak boleh hidup. Kanser. Kita dah beragama pun kalau tak ada dia, kita rasa goyang agama. Ini kanser. Kita belajar kalau tak ada ustaz tu, kita tak boleh nak belajar agama. Ini kanser. Kata biar jelas. Macam
Rasulullah SAW. Rasulullah ni guru paling agung. Bila Rasulullah wafat, apakah sahabat tak belajar? Maka sahabat belajar, sahabat-sahabat yang alim di kalangan mereka. Ini Zaid bin Sabit, ini Abu Ayyub, ini Abu Musa al-Asy'ari, ini Abdullah bin Mas'ud, ini Muaz bin Jabal. Semua ini mengambil tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajar. Dia tak jadi, Rasulullah dah wafat. Level siapa nak ajar macam Rasulullah? Kami tak nak belajar dah. Kata sahabat-sahabat yang biasa belajar dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba downgrade dengan sahabat. Apakah mereka anggap itu downgrade? Bukan downgrade. Semangat belajar itulah yang menjadikan kita sebenarnya adalah upgrade kita. Bukan guru yang jadikan kita upgrade, downgrade. Kita. Kalau tuan-tuan kematian seorang guru yang tertentu, kemudian diganti dengan anak murid guru tu. Katakan, kalau ikut dalam levelnya downgrade, pasti tok guru tu tinggi lagi tempat ni. Tapi dengan kesungguhan kita belajar, kita sedang upgrade. Arti jelaslah tuan-tuan hidup untuk apa. Saya kata Rasulullah SAW wafat. Maka sahabat belajar dengan siapa? Ya Abu Bakar. Abu Bakar berkhutbah setiap minggu. Tazkirah setiap minggu. Mengambil peranan memberi nasihat. Sebagaimana Rasulullah beri nasihat. Maka sahabat-sahabat tetap sama, dia tak kata, awak bukan Rasulullah. Sahabat tak pernah cakap begitu pada Abu Bakar. Awak bukan Rasulullah. Awak siapa? Tak ada, awak siapa. Kan diri mereka di-upgradekan dalam makna perhambaan pada Allah. Kata ini perhambaan pada Allah. Allah uji orang-orang depan ni, ujian kita. Tok guru kita ujian. Kawan-kawan kita ujian. Matlamat kita ialah Allah. Saya katakan dalam beragama, tuan-tuan akan hilang orang-orang yang pernah menguatkan agama tuan-tuan. Orang-orang pernah memperkenalkan tuan-tuan pada agama. Kenapa Allah nak jadikan kita benar-benar ikhlas? Melihat Allah dengan sifat pemurah, penyayang. Melihat Allah. Seorang isteri mungkin kehilangan suami yang dahulu membentuk agama ni. Apakah lepas tu agama dia jatuh? Tidak. Agama tak jatuh. Bila dia benar-benar hurriyah, bebas. Seorang sahabat yang bersahabat, tiba hilang sahabatnya. Apakah agamanya akan jatuh? Ada hilang sebab mati ke? Hilang sebab berpindah ke? Hilang apa pun sebab. Apakah agamanya jadi rendah? Tidak. Berarti dia bebas. Tapi kalau manusia saya sebut, kerana fulan bin fulan, kerana makanan, kerana siang-siang. Atau bila manusia, bila para ulama bercakap tentang huriyah, mereka juga bercakap tentang kenderaan. Atau bila tiada kenderaan, lalu kita mula hilang kebebasan beragama, berarti kita masih lagi terikat dengan kenderaan. Ibu dengan kenderaan pun kita tak terikat. Kalau tak ada kenderaan, saya akan jalan kaki. Kita kalangan sahabat bila berperang, ada yang berperang jalan kaki, tak ada kenderaan. Tapi ia tidak menjadi satu halangan untuk mereka berperang. Tak ada mereka jumpa Rasulullah, tak ada kenderaan, kami tak nak perang. Penat jalan, tak mereka jalan. Hatta yang tempang pun nak pergi perang. Hatta yang buta pun nak pergi perang. Hatta yang kanak-kanak nak pergi perang. Hatta yang tua nak pergi perang. Hatta yang sakit nak pergi perang. Hatta perempuan pun nak perang. Walau mereka ini ashabul a'zar, yang diizinkan tak pergi perang. Tuan-tuan, kerana mereka tak terikat dengan kaki yang cacat. Kerana mereka tak terikat dengan umur yang tua. Kerana mereka tak terikat dengan umur yang muda. Kerana mereka tak terikat dengan keselamatan fizikal. Mereka cuma terikat dengan perintah Allah. Kita ni tuan-tuan macam-macam alasan. Ada kata, saya tak muda lagi. Ya, jadi hamba pada muda. Lepas tu saya kuliah jangan sebab muda lagi. Biar tua-tua. Yang tua pula orang tua dah banyak sakit. Yang ni pula masalah tu masalah. Lihat bagaimana kita diperhambakan, diperbudakkan. Sebab itu bila kita ni tuan-tuan ikhlas dalam beragama. Ikhlas. Allah akan uji ikhlas tu. Ikhlas ni bukan ucapan. Saya ikhlas, lalu tuan-tuan pun ikhlas. Allah pasti akan uji sewaktu kita kata saya ikhlas. Saya ikhlas mengajar pada tuan-tuan. Allah akan uji saya. Betul ke saya ikhlas? Mengajar. Akhirnya Allah jadikan depan sini mungkin tak ada orang. Apakah saya ikhlas? Depan saya ni orang-orang yang saya tak harapkan apa-apa. Apakah saya ikhlas? Kalau sebelum ni depan saya ni raja-raja katakan. Orang besar-besar, orang kaya-kaya. Oh, saya semangat. Kalau datang satu hari depan saya ni bukan sesiapa pun. Apakah saya ikhlas? Allah pasti uji. Oh, hari ni okey, kita ada online. Satu hari ni online pun tak ada. Apakah kita ikhlas?
Allah pasti akan uji setiap dakwaan kita kata saya ikhlas. Saya buat ni ikhlas kerana Allah. Inilah awak kaya. Nanti awak miskin, apakah awak akan buat? Kerana orang yang pemurah, dia tak terikat dengan kaya atau miskin. Sebab itu Rasulullah berkata pada Bilal, ya Bilal, anfik la takhsha min zil ijlal iklala. La takhsha min zil arshi iklala. Bilal ni bukan kaya tuan-tuan. Bilal, banyakkan sedekah. Jangan kamu bimbang daripada Tuhan. Takut kurang rezekimu. Ini Tuhan pemilik aras. Jangan takut. Kadang-kadang bila kita mula infak, kita mula takut kurang duit kita, maka itu adalah perhambaan kepada mata benda. Bila Nabi kata, la taksha min zil arshi iqlala. Kamu jangan bimbang. Ini pemilik aras. Dia tak akan kurangkan rezekimu. Tentang rezeki kita, tak kurang dengan apa pun. Tak tambah dengan apa pun, melainkan dengan pertama yang Allah bagi. Rezeki saya tak akan kurang dengan sedekah saya. Sama je. Allah beri. Saya tak sedekah, sama juga. Maka, bila seorang itu punya jiwa yang merdeka, dia memilih untuk mematuhi perintah Allah. Di situ akan menjadi berbeza antara dia dengan orang yang terikat dengan dunia. Maka, orang ikhlas, jiwa merdeka. Kata Husain Al-Mansur, dia kata macam ni. Makam para Nabi dan makam para siddiqin apa dia? Mereka ini kata, seorang hamba mengambil hak beberapa makam perhambaan secara keseluruhannya, menjadikan bebas dari kepayahan perhambaan. Maksudnya, kalau seorang mematuhi seluruh perintah Allah, sehingga dia tak rasa beban perintah Allah Ta'ala itu, maka ukirkan fungsi perhambaan tanpa tekanan dan bebanan. Artinya, tuan-tuan, bangunkan nilai perhambaan tadi tanpa rasa beban. Tuan-tuan sembahyang, jangan rasa beban. Tuan-tuan baca Quran, jangan rasa beban. Bina, ukir dia. Sehingga dia tak rasa terbeban. Tuan-tuan bersedekah, jangan rasa beban. Jangan nampak tabung dari jauh dah. Derma lagi. Terbeban. Jangan, nak zuhur pula dah. Tadi baru subuh, nak zuhur pula. Nak asar pula. Ataupun, bila nak datang Ramadan, nak Ramadan pula dah kita Ustaz. Dia rasa dah beban. Puasa pula. Jadi kata Husain bin Mansur, buat semua ibadat dan ukir keindahan ibadat sehingga tak rasa beban. Itulah makam para Nabi dan orang ahli kebenaran. Artinya, kata Syekh, menjadi orang yang terbebani, orang yang ditaklifkan. Kita tuan-tuan terbeban. Terbeban ni maksud mukallaf. Tidak merasa terbeban. Tapi apapun kita ditaklifkan. Saya ditaklifkan menutup aurat. Tapi saya tak rasa beban. Saya ditaklifkan untuk puasa. Saya tak rasa beban. Ini maksud dibebani tanpa merasa beban. Memanglah kita dibebani dengan hukum syarak. Maksudnya ada hukum wajib, sunat. Tapi saya tak terbeban. Contoh kalau sekiranya ni wajib solat subuh dengan sejuknya, dengan hujannya, dengan ribut. Saya tak terbeban. Tak ada saya kata, Allah, boleh tak saya nak solat subuh pukul 8. Ngantuknya. Sejuknya. Selimut pula bertukar panas. Nak pula peluk orang rumah kita. Beban. Kenapalah subuh bukan pukul 8. Subuh pukul 5 tu awal sangat. Rasa beban. Saya tak rasa begitu. Saya boleh bangkit walau dalam kesejukan pagi. Saya boleh bangkit walau dalam keseronokan mimpi. Saya boleh bangkit dalam apapun situasi kesedapan syahwat kerana saya tidak terbeban melaksanakan syariat. Tak terbeban. Dan hatinya tidak diliputi rasa berat. Meski hukum-hukum syarak pada kenyataannya berat. Contoh, kita kaedah pertama, tuan-tuan biasakan ibadat. Sehingga ibadat itu jadi kebiasaan. Kemudian, tuan-tuan biasakan ibadat. Sehingga ibadat itu jadi satu benda yang ringan. Tuan-tuan biasakan ibadat sehingga ia jadi kemanisan. Kita terus biasakan ibadat sehingga kita tak rasa terbeban sedikit pun. Bahkan ia menjadi suatu keinginan kita nak cari benda ni. Bukan lagi kita tunggu, kita mencari. Dan ini yang disebut dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW.
dan juga kata-kata para alim ulama. Bila mana ibadat menjadi kemanisan. Dan bila ibadat jadi kemanisan, apa kita peduli tentang keadaan diri kita? Kerana orang yang hurriyah, merdeka, dia tak peduli lagi tentang tidurnya. Tidak juga peduli tentang laparnya. Tidak juga peduli tentang pandangan orangnya. Tidak juga peduli tentang apa pun benda-benda yang dipedulikan oleh orang lain. Maka orang ni benar-benar hurriyah. Kalau kita terikat dengan tidur, terikat dengan makan, terikat dengan orang, macam mana kita nak ibadat pada Allah? Mungkin kita dapat ibadat pada Allah. Orang terikat dengan makanan, dia tak boleh puasa. Atau orang yang terikat dengan kawan dalam ibadat. Orang ni tak boleh bersendirian dalam ibadat. Lepas tu kadang-kadang tuan-tuan lihat daripada ulama, kata cara mereka membina hurriyah, mereka pergi tempat mereka tidak dikenali. Untuk benar keikhlasan mereka dalam agama. Yang orang kenal kita, kita pun jagalah pakaian kita, senyum kita, berjalan kita. Pergi tempat orang tak kenal kita, apakah kita buat benda sama? Maka ini orang hurriyah. Kita tuan-tuan ni, geng-geng kita ni, kalau tak pergi kuliah, ditanya lah, mereka tak buat kuliah. Cuba tuan-tuan pergi tempat lain yang orang tak kenal kita. Apakah kita melazimi benda yang sama? Orang tu tak kenal, kita kekal kuliah macam biasa. Berarti itu hurriyah. Tapi kita dengan ada geng kita, rajin kuliah. Tak ada geng, tak ke mana kita pergi. Barat ke timur, utara, selatan. Kita dengan kampung kita rajin ke masjid. Fungsi. Balik kampung, apa cerita. Di sini pun tak tahu dia ke mana. Jadi ini orang-orang yang masih lagi terikat. Kita terikat dengan tempat. Tentang kenapa Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, kita selesai sirah, kerana orang Mekah nak bunuh, bla 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 bla. Ya, itu semua beberapa fakta-fakta sejarah. Tapi apa hakikat? Supaya Rasulullah tidak terikat dengan Kaabah dan beribadat pada Allah. Tuan-tuan, Mekah ni memang tempat ibadat. Cuba tuan-tuan tengok. Kalau tuan-tuan ke Mekah, tuan-tuan dia watak macam mana? Tuan-tuan ke Mekah. Watak tuan-tuan. Sama tak dengan watak kat Malaysia? Lain, Sat. Kat Malaysia, masjid pun tak nampak mana bumbung dia. Kat Mekah, ni cari bilik, ngadap masjid. Kat Malaysia haram pun tak ada. Kat Mekah ni ambil bilik, berapa bayar? Asalkan saya boleh tengok Kaabah. View Kaabah. Bayar tambah 3-4 ribu. Sanggup? Sanggup. Yang ada duit sanggup. Yang tak ada duit. Sebab tak ada duit, kalau ada duit pun dia buat. View masjid. Tak ada tempat yang paling kita seronok melihat Masjidil Haram. Gambar latar belakang masjid. Masjid Haram semua. Terikat. Kita balik Malaysia. Maka tengok pencapaian agama kita setelah kita balik Malaysia. Lepas tu kita katakan, kalau orang tu pun dia pergi Mekah tiap-tiap bulan sekalipun. Atau mungkin lebih kerap pada itu. Bila dia balik Malaysia, dia tak macam tu. Dia tahu dia gagal memahami falsafah. Dia gagal. Rasulullah SAW heret semua sahabat pergi ke Madinah. Madinah kosong, ibu masjid pun tak ada. Maka Rasulullah bina masjid. Madinah tak ada masjid. Dibina masjid. Mekah masjid yang pertama dalam dunia. Cerita lama Mekah dengan Kaabah. Dengan Mas'ah. Dengan segala tempat ibadat di situ. Itu adalah tempat ibadat. Madinah, bumi perang. Orang bergaduh. Aus, Khazraj bergaduh. Yahudi. Sibuk kumpul harta. Ini muhajirin pendatang. Tak ada apa-apa. Rasulullah membina negara agama. Berarti tuan-tuan duduklah mana, tuan-tuan binalah diri yang beragama. Tuan-tuan hijrahlah kat mana, tuan-tuan buat macam Rasulullah letak kerangka membina kota Madinah. Kota yang tak ada apa-apa, yang kosong, yang penuh pergaduhan, balahan, fahaman kebangsaan yang kuat. Aus dengan Aus, Khazraj dengan Khazraj, Yahudi dengan Yahudi. Maka Rasulullah membina agama. Nabi nak ajar kita hurriyah dalam pembinaan agama. Kita duduk tempat baik, bolehlah tunjuk agama. Allah takdirkan kita bawa tempat yang orang tak nak agama, apakah kita bina agama? Kalau tempat orang minat kuliah, seronoklah ceramah. Mau minat kuliah. Tak payah nak umum banyak-banyak beritahu je ada kuliah buat
buat poster lebih kurang je. Penuh orang datang 1,000. Itu biasa. Pergi tempat yang tuan-tuan buat poster, buat apa, buat makanan pun orang tak nak datang. Itulah dia keikhlasan. Bukan saya kata orang yang orang datang tak ikhlas. Maksudnya ujian itu bila kita bina tentang huriyah. Huriyah. Lepas tu antara nilai para ulama buat, saya katakan mereka jadikan diri mereka tidak dikenali. Apakah mereka ada huriyah itu? Ini kita baca kisah Uwais Al-Qarni atau Uwais Al-Qarani. Lihat bagaimana dia ada huriyah. Orang tak kenal dia. Rasulullah kenal dia. Penduduk tak kenal dia siapa. Hanya melihat dia pengembala kambing, ada ibu tua. Tapi aneh dia orang yang hebat. Tapi bila orang kampung mula kenali dia mula berpindah tempat orang tak kenal dia. Sampai ke mana di ibadat tak ada seorang pun kenal dia. Kata ini huriyah. Kita society tak ada orang kenal saya. Kita society kalau orang tak kenal. Sebab mereka sudah kenal Allah, maka cukup mengenali Allah. Kalau kita gini, kalau tuan-tuan duduk satu tempat, kalau tuan-tuan dah kenal ketua polis, tuan-tuan tak payah kenal private tu. Perlu ke tuan-tuan kenal sarjan? Tak perlu. Saya dah kenal ketua. Perumpamaan. Bukan nak private. Maksudnya, kalau kita kenal bos dah. Tuan-tuan peduli apa bawah ni? Ya kalau kenal, tapi tak pedulilah. Tak peduli atas. Sebab urusan kita atas. Oh dia datang sarjan bla bla bla. Jadi ketua atas. Tuan-tuan kalau tuan-tuan dah kenal Perdana Menteri. Sangat ketua kampung tak ada apa. Direct. Sekor ni direct Perdana Menteri. Tak payah nak minta peruntukan ketua kampung. Kalau tuan-tuan kenal direct agung, gaji. Tak perlu nak kenal ni pegawai-pegawai. Bawah tak perlu. Saya call ni direct aja. Kalau kita kenal Allah, bayangkan bagaimana jiwa orang kenal Allah. Bagaimana? Dia mengadu terus pada Allah. Tak fikir nak mengadu ke orang ni. Kita ni tuan-tuan, orang tak kenal Allah. Mengadu ke orang banyak, mengadu kat Facebook. Cerai mengadu kat Facebook, mengadu kat TikTok. Bergaduh mengadu kat Facebook, TikTok. Sebab kita tak kenal Allah. Maka kecenderungan ke situ kuat. Tengok orang sokong kita bagus-bagus. Orang pun buat saya group. Fan of bla bla bla. Penyokong dia, suka kita. Kita dah ada kelab penyokong. Penyokong Tegal ke ni. Asalkan kita buat, sokong. Seronok kita. Kata jiwa kita lemah. Lagi banyak kita bergantung pada manusia, lagi lemah jiwa kita. Bila kita bergantung pada Allah yang esa, kita kuat. Amat kuat. Cukuplah tuan-tuan saya dah sebut kuat. Sehingga kita Allah berikan memilih bagaimana cara kita nak mati. Pilih bagaimana cara kita nak mati. Kan kita tengok video viral seorang pejuang Filastin. Dia kena tembak. Dia boleh mati terbaring. Tapi dikuis tangannya untuk mati sujud. Dia memilih untuk mati sujud. Akhirnya dia sujud dan dia mati. Jadi ini hurriyah. Musuh boleh untuk tembak sekian-sekian. Tapi dia yang akan memilih bagaimana dia nak mati. Dia memilih mati dalam keadaan dia sujud pada Allah. Dia memilih mati dalam keadaan berzikir. Ada satu jenazah dia orang jumpa. Jenazah ni tak dikebumikan. Dia takut selangang Yahudi. Sampai tinggal tengkorak lah. Tapi tangannya tegak ucap tauhid. Lihat kemuliaan. Mereka nak jatuhkan, nak hina orang Islam. Biar mayat ini dimakan anjing. Tapi tangan dia saksi kemuliaannya. Mengingati Allah setiap masa. Senyuman mereka menjadi saksi kedudukan mereka di sisi Allah. Mereka ingin jadikan orang Islam sedih. Tiba-tiba orang Islam mati dan kena. Maka kebebasan apa yang lebih hebat pada itu? Seorang yang meninggalkan dunia ini dengan senyum. Ketika mana seorang cuba nak jadikan dia derita dan menangis dengan meninggalkan dunia. Tiba-tiba orang Islam terpilih ini mati kerana senyum. Penghinaan pada musuh. Bukan penghinaan pada orang yang dibunuh ini. Yang bunuh ini syahid dan disenyum. Ini hurriyah. Contoh kalau seorang cuba menyakiti kita lalu kita senyum. Siapa yang sebenarnya punya jiwa merdeka? Dia kata macam-macam kita senyum. Kita tak luar apa pun. Dia fitnah macam-macam kita tenang. Kan jiwa orang ni merdeka. Dengan bahasa mudah. Ini dia hurriyah. Saya berkata,
tidak tersisa pada diri manusia ataupun jin nilai kebebasan. Maka akhirnya mereka melalui kehidupan dengan pahit. Tuan-tuan ingat, ke mana saya hidup bila jiwa kita merdeka. Bukan bila kita, walaupun zahir nampak negara merdeka, tapi hati ini menjadi hamba kepada benda, orang ni akan melalui hidup yang pahit. Tapi bila kita hidup dengan hurriyah, manis hidup ni. Walaupun sekadar roti secahaya, manis hidup. Walau tidur sekadar atas lantai, manisnya hidup. Ni yang tidur dengan tilang empuk, pahitnya hidup dia. Masalah yang belenggu dia. Kecil je masalah tu jadi besar. Kita dah sebut bila kita ada hurriyah, besar mana pun masalah datang pada kita, dia jadi shrink atau mengecil. Tapi orang yang terikat dengan dunia, kecil mana pun masalah datang kali jadi besar. Kita pun yang masalah kecil je, kenapa boleh jadi besar boleh sampai ke dia? Lalu sampai jadi satu pergaduhan yang dahsyat. Cerita yang berlaku pada Aus dan Khazraj, benda kecil je. Dia jadi perang 200 tahun. Untuk orang yang jiwa hurriyah, yang besar datang kat dia sampai kat dia mengecil jadi kecil. Tak apalah, biasa. Biar je. Ya, orang kata awak bla bla bla, tak apa. Dia tak tahu tu. Orang kata apa saya, kalau orang dia besar. Kata tak apa, saya kumpul semua pergi belasah dia. Jadi besar. Kita buka kedai, orang pun kata, makanan kita tak sedap. Contohlah. Tak apalah. Biarlah nak kata. Tak orang datang sikit. Oh, orang kata tak sedap, kita pun cari. Siapa kata tak sedap tu, cari. Padahal tak jejah apa pun kita punya kedai. Tapi bila buka kedai ada, oh, tak sedap lah, apa sekarang. Layanan dia kasar, bla-bla, kutuk kita. Kita tenang. Sebab kita tahu kita tak buat tu. Dan kita pun dah usaha kadar kemampuan kita ni yang sedap. Kita tak orang datang. Macam biasa. Orang review palsu. Sedap, makan, meletup cair di mulut. Orang tak datang juga orang ni. Ini review palsu. Uji sekian-sekian. Tak. Lihat kita faham. Kata bila orang yang jiwa hurriyah, marilah masalah besar mana dia nampak kecil. Tapi kalau kita jiwa tak hurriyah, masalah kecil dia boleh jadi besar sampai pihak kita. Jadi terus akhirnya bergaduh semua orang. Besar sangat ke masalah sampai awak isyur gaduh dengan semua orang. Sekampung dia gaduh. Dan kita ni bila Allah beri hurriyah, bila sekian-sekian masalah, kita tahu. Kalau gaduh dengan seorang ni, tak akan melampau. Dia tak akan marak tempat lain. Kita kawal dia sebagaimana api di dapur. Tak ke mana dia, melekat kat situ je. Besar kecil kat situ. Kita pun guna api besar tu, rebus makanan. Tak ada benda yang terbakar. Kita cuma rebus makanan, goreng ikan, goreng ayam. Kita manfaatkan permusuhan pada benda positif. Api permusuhan manfaatkan dengan benda positif. Akhirnya, kita padamkan sendiri. Dia tak merebak ke mana-mana. Tak payah panggil bomba. Yang api kecil, terpaksa panggil bomba. Kena mula merebak. Itu orang yang tidak ada hurriyah dalam diri. Ketahuilah, sebagian besar kebebasan itu ialah melayan orang fakir. Dalam satu asar, Allah wahyu pada Nabi Daud. Wahai Daud, kalau kamu melihat orang sedang mencariku, maka hendaklah kamu berkhidmat padanya. Pertama, berkhidmat pada orang fakir. Apa maksud fakir dari ilmu sufi? Atau fakir dari ilmu sufi bukan maksud tak ada duit. Tak ada harta. Kan? Fakir maknanya orang yang hidupnya mencari Allah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Kamu orang-orang yang berharap pada Allah. Allah tu kaya. Ini terpuji. Okay, kalau kita tengok ada orang yang nak mencari Allah, jadilah kita yang berkhidmat dengannya. Ada satu hadis di mana Abu Dzar Al-Ghifari dia dengar kedatangan seorang Nabi di Mekah. Maka dia hantar adik dia untuk cek. Dia tak puas hati. Adik dia kata, abang, ini bagus punya orang, abang akhlak dia sekian-sekian. Tapi semua orang lawan dia. Memang saya rasa dia Nabi, kata adiknya. Nama Anis. Kata Abu Dzar, aku cek sendiri lah. Tak puas hati. Dia pun pergi. Lalu Sayyidina Ali perhati orang ni. Dah lama duduk Mekah. Dia cari siapa? Sayyidina Ali berkhidmat dengan dia. Ajak ke rumah, makan. Akhirnya dia ketahui. Ini Abu Dzar cari Rasulullah SAW. Maka kewajiban Sayyidina Ali ialah jaga Abu Dzar. Sebab dia sedang mencari Rasulullah. Dan kata dia mencari Allah.
Sampailah Abu Dhar memeluk Islam. Abu Dhar dia semangat bila dia peluk Islam. Dia pun isyar dia masuk Islam. Kena belasah depan Kaabah. Abu Sufyan tengok, kena. Abu Sufyan kata, berhenti. Kamu kenal dia siapa? Ini kabilah Ghifar. Kabilah Ghifar ni, kalau kita berdagang, kita lalu kat kampung dia. Kalau dia tahu kan dia kena pukul habis, kita kena rompak. Berhenti. Barulah mereka berhenti. Tapi kita senali berkhidmat pada orang nama Abu Dhar untuk bertemu dengan Nabi SAW. Kalau kita jumpa orang yang nakkan Allah, khidmat pada dia. Mudahkan urusannya sampai dia jumpa Allah. Pimpin tangan dia bawa jumpa guru yang boleh didik dia. Mudahkan segala urusannya. Jangan ada benda lagi menghalang dia untuk dia bertemu dengan Allah. Sebab itu dia sebut dalam asal, kalau kamu lihat ada orang mencariku, maka berkhidmatlah pada dia. Khidmat. Kerana Allah suka. Maka para ulama khidmat pada orang yang cari Allah. Bila awak cari Allah, saya akan pimpin awak dengan menjawab persoalan dan sebagainya. Maka orang ni dirahmati kerana berkhidmat pada orang mencari Allah. Kata Yahya bin Mu'az, anak-anak dunia, orang cinta dunia, yang khidmat pada itu khadam-khadam ni lah. Hamba-hamba lelaki perempuan. Tapi orang yang cintakan Allah, dia akan dilayani oleh orang soleh. Orang soleh yang akan khadam dia, orang baik-baik. Khadam. Kalau orang tu cari dunia, dia akan dikhadami oleh semua budak-budak dunia. Kalau orang tu cari akhirat, dia akan dikhadami oleh semua orang baik-baik. Kata Ibrahim bin Adham, kebebasan sebenar ialah kita keluar dari dunia ini sebelum kita mati. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita berjaya bebaskan ikatan daripada dunia ini, sebelum kita bertemu dengan Allah, itulah dia bebas. Itu benar-benar bebas. Tak terikat dengan dia. Yang kalam terakhir daripada seorang ulama, mereka menyatakan, dan Ibrahim bin Adham juga, jangan berkawan kecuali dengan orang bebas. Yang mulia. Mendengar, jangan berbicara. Ibrahim bin Adham sebut, sifat orang bebas ini, dia mendengar tapi kurang bicara. Kerana dia kuat berfikir. Dia kuat muhasabah. Lepas itu tuan-tuan kadang-kadang kita cenderung nak bercakap-cakap. Akhirnya apa yang kita cakap, kita tak mampu lagi pikul. Saya dah cakap macam-macam, tak jadi apa. Saya cakap dengan anak-anak saya. Nak cakap dengan anak-anak. Tapi bila percakapan sudah tidak bermanfaat, maka diam. Maka nak ganti dengan apa? Gantikan dengan zikir. Tapi bila zikir tuan-tuan sudah penat, gantikan dengan fikir. Saya zikir pun penat. Fikir. Tuan-tuan bila fikir pun tuan-tuan penat, maka gantikan dengan amalan. Dan itu akan bergerak dengan zikir, fikir, amal. Sehingga tuan-tuan, kita akan rasa kemanisannya. Dan mulalah kita berbicara dengan hikmah, bukan lagi dengan sembang. Ini hikmah. Bicara yang keluar pada kita ialah hikmah. Dia datang daripada fikir dan zikir. Dan dia datang daripada amal kita yang tulus. Yang tulus. Lepas itu kata Ibrahim bin Adham nak kawan dengan orang yang bebas ni. Apa sifat orang bebas? Dia tak akan jadikan percakapan sebagai nilai dia. Nilainya ialah pada diamnya. Diamnya pada zikirnya. Zikirnya pada fikirnya. Dan fikirnya pada kesibukan amalannya. Maka ini hurriyah yang kita nak cari. Sehingga tuan-tuan kita disibukkan dengan benda yang Allah suruh kita sibuk. Masa hari ni kita ni menyibuk pada benda yang Allah tak suruh kita sibuk. Kita menyibuk orang tu, menyibuk orang ni. Akhir kita tidak ada bahagian untuk diri kita. Lepas tu kita suka tengok. Kita macam sibuk. Orang tu makan apa pagi ni? Oh, sibuk. Orang tu beli baju apa? Ini benda-benda kesibukan yang kita cuba menyibuk pada zaman ini. Akhirnya kita pun menyibukkan diri pada benda yang kita tak patut disibukkan. Maka kita menjadi hamba kepada apa yang kita sibuk hari ini. Sehingga kita mula rasa tak ada masa untuk mendekati Allah. Walau Allah jadikan masa untuk dekatnya begitu luas dan cukup. Tapi kerana kita telah menyibukkan pada tempat benda yang tidak kita diperintahkan, akhirnya kita dihukum dengan jiwa yang sentiasa diperhambakan dengan semua mata benda dunia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.